Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Secawante. Saya Gaddafi Musli dan anda sedang menonton My Metro TV. Seperti biasa, kita akan bersama dengan tetamu undangan untuk berbicara mengenai isu-isu semasa di negara kita kebelakangan ini. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Khairul Anam, perunding korporat untuk Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita. Jadi kita terus saja ke topik perbincangan kita, Ustaz. Dewasa ini isu ataupun gejala sosial dilihat semakin meruncing. Isu pembuangan bayi, berzina, berkhalwat di sana sini berlaku di negara kita, khususnya di kalangan masyarakat Islam itu sendiri, Ustaz. Jadi berbagai kaedah ataupun cara dilakukan oleh agensi-agensi tertentu kerajaan contohnya untuk membendung atau membantras gejala sosial daripada terus berlaku. Namun nampaknya masih berlaku lagi gejala-gejala sosial, masa kepincangan sosial seperti ini. Sebagai seorang orang kata ilmuwan dalam bidang agama, saya kira boleh Ustaz bagi cadangkan bagaimana caranya untuk kita membantras gejala-gejala sosial di negara kita ini. Silakan Ustaz. Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Formulanya adalah mengajarkan tauhid. Itu saya mulakan. Saya sebutkan dulu yang pertama tauhid, sebab Allah dan Rasulnya menggunakan kaedah dan formula ini untuk menyelesaikan seluruh masalah. Tadi saudara Gaddafi ceritakan berkenaan dengan masalah sosial. Kita ada dadah, kita ada zina, buang bayi dan macam-macam gejala sosial. Itu belum lagi internet. Yang zina sekarang masuk ke dalam rumah-rumah orang Islam terus melalui internet. Betul, Cik Gaddafi? Betul. Dari dulu sampai sekarang banyak pihak bukan tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Sama ada institusi, organisasi, kerajaan sendiri, masyarakat dan badan-badan sukarelawan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi masalah nampaknya tetap sahaja tidak selesai. Dalam Islam, Allah mengutuskan seluruh nabi dan para rasul adalah untuk memurnikan tauhid. Sebagai bukti, nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan di tengah-tengah Quraisy. Adakah pada ketika itu kaum Quraisy tidak berhadapan dengan masalah sosial? Tadi kita cerita tentang buang anak. Orang Quraisy tanam anak mereka hidup-hidup depan mata mereka. Bagaimana Nabi menyelesaikan? Tidak ada kaedah lain yang Nabi guna pakai sebagai formula untuk menyelesaikan masalah ini adalah untuk mengajar manusia ketika itu tentang tauhid, yakni hal berkait tentang Tuhan, ketuhanan. Bila manusia faham tauhid, mereka faham Tuhan, maka tidak akan berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Saya nak timbulkan satu persoalan sini, Ustaz. Mungkin bagi orang penerimaan mesej tauhid itu berbeza. Jadi bagaimana mesej tauhid ini nak disampaikan khususnya kepada golongan muda yang mungkin susah sikit nak mesej ketuhanan, keagamaan ni mungkin susah dan nak terima. Jadi macam mana caranya Ustaz kita? Okey. Sebelum tu Cik Gaddafi, Nabi mendakwahkan tauhid di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Nabi tak ajar solat dulu. Betul atau tidak? Zakat diwajibkan tahun kedua selepas Nabi hijrah ke Madinah. Betul. Dan banyak perkara-perkara dalam ibadah disyariatkan itu di Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah, yang Nabi ajarkan adalah tauhid. Sebab tauhidlah yang paling sesuai untuk diajarkan sebagai perkara yang pertama. Kalau contoh orang tu tak pakai tudung. Sekarang banyak kita punya muslimat, remaja tak suka pakai tudung. Tak nak pakai tudung. Kita datang pada dia, tiba-tiba kita kata, saudari pakai tudung. Pasti dia akan menolak kita. Pasti. Tapi cuba kita datang pada mereka dengan menceritakan tentang hal tentang Tuhan. Bawa mereka faham tentang Tuhan. Inilah konsep tauhid. Ya, sebab orang yang faham Tuhan, dia akan menyelesaikan seluruh masalah dalam hidupnya. Itu. Sekarang, kaedah remaja diajar dengan semata-mata kaedah hiburan. Kita pun kena ingat bagaimana kaedah hiburan ni boleh meresap dalam diri-diri dan tubuh jiwa-jiwa remaja. Sebab dia dimainkan oleh pelbagai pihak. Dia didoktrin. Celik saja sudah hiburan. Telefon aja bunyi dah bunyi. Semua hiburan. Begitu juga tauhid. Tauhid pun perlu seolah-olah perlu pendoktrinan. Hari-hari kita kena cakap tentang tauhid. Jadi Ustaz, peranan yang perlu dimainkan untuk menyampaikan atau mendoktrinkan mesej tauhid ni, macam mana peranan tugas kita
sebagai masyarakat ataupun sebagai ibu bapa, sebagai agensi kerajaan, macam mana Ustaz? Boleh Ustaz bagi sedikit nasihat ataupun pandangan Ustaz macam mana caranya untuk kita sampaikan mesej tauhid? Ya. Kalau orang Islam khususnya, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan hanya slogan di bibir, tapi melalui amalan dan perbuatan. Al-Quran telah diterjemah sebanyak 30 juzuk dalam bahasa Melayu. Betul tak? 30 juzuk dah terjemah. Berapa juzuk Al-Quran yang telah kita baca dengan terjemahan ini? Berapa? Kita tanya kepada seluruh kaum muslim di Malaysia. Berapa banyak? Allahul Musta'an. Sedangkan ittifaq seluruh orang Islam tahu kitab Al-Quran kitab yang paling unggul. Berapa banyak novel telah kita tamatkan? Berapa banyak daripada kita baca tafsir? Berapa banyak VCD telah kita habis? Pastinya lagi banyak. Kita duduk 2 jam depan tu. Mereka buat 2 tahun. Doktrin masuk dalam pemikiran kita. Wahyu yang pertama apa turun bunyinya? Apa bunyi? Iqra kan? Cik David. Iqra. Apa maksud Iqra? Bacalah. Baca ke tonton? Baca Ustaz. Baca. Itu sebab umat Islam harus kembali membaca. Menghayati Al-Quran. Sebab di dalam Quran kita akan lihat bahawasanya seluruh Al-Quran itu perkara yang pertama didakwahkan menjurus kepada akidah dan tauhid. Dalam Al-Quran ada surah yang paling hebat yang sering kali kita bacakan bahkan dalam solat. Kita panggil Al-Fatihah, digelar surah ini Ummul Kitab. Cuba kita lihat seluruh ayat di dalam Al-Fatihah itu bermula daripada bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekian alam. Ar-Rahmanir Rahim, menyentuh kepada tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah hanya saja tempat kami beribadah dan tempat kami mohon pertolongan. Seluruh ayat dalam Al-Fatihah itu menjurus kepada kefahaman tauhid. 3 tauhid yang saya sebutkan tadi. Jadi itu sebab kita kalau orang Islam khususnya harus kembali pada Quran. Dan bukan hanya slogan. Ilmu. Encik Gaddafi boleh saya tambah sikit? Okey. Kata ulama, kata Imam Malik, kita tak akan boleh jadi baik kecuali dengan jalan dan cara orang dahulu jadi baik. Siapa orang dahulu? Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Betul. Mereka ini insan yang terbaik dan tidak ada orang terbaik selepas daripada generasi ini. Tak ada. Kita tak akan boleh jadi baik kecuali dengan cara mereka. Lalu satu kaedah besar dalam agama menyebutkan lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah satu perkara itu baik, sudah pasti mereka mendahuluinya. Betul. Jadi kaedah yang terbaik mereka guna pakai untuk mengajar masyarakat adalah kaedah mengajarkan tauhid melalui majlis-majlis ilmiah. Majlis ilmiah yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan majlis ilmiah gelak ketawa dari awal hingga akhir. Ini majlis ilmiah disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Dan harus diajar orang yang duduk dalam majlis ilmiah, ini satu jihad dan perjuangan yang besar. Itu sebab bila duduk dalam majlis ilmiah, asal sebelum masuk dalam majlis kuliah, sihat, segar bugar. Kemudian masuk dalam majlis kuliah, terus kita ngantuk dan sebagainya. Betul? Sebab setan paling tak suka. Itu sebab harus terus dia memainkan program-program dalam majlis ilmiah. Bawa masyarakat dibentuk dengan kaedah generasi dulu dibentuk. Okey, betul Ustaz. Saya rasa pandangan Ustaz ni cukup bernas. Namun masa mungkin tidak mengizinkan kita mungkin akan sambung pada episod yang lain. Semoga apa yang diperbincangkan antara saya dan Ustaz Khairul Anam sebentar tadi diambil iktibar. Dan pokoknya di sini Ustaz, cara untuk kita menyelesaikan berjalan sosial adalah dengan tauhid ketuhanan. Ustaz. Jadi untuk itu sekian dulu Secawan Teh untuk episod kali ini. Saya Gaddafi Musli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.